Baiklah. Antara tajuk sembang santai saya pada petang ini adalah menjejaki kejayaan dan penyelidikan. Pada awalnya sebenarnya saya lebih nak fokus kepada penyelidikan apa yang saya pernah jalankan sepanjang saya berada di Fakulti Sains dan Teknologi di bawah program biologi dan juga jabatan ini. Cumanya ada beberapa pelajar yang minta saya untuk berkongsi juga apa yang saya pernah jalankan dan apa yang saya dah lalui semasa saya berada di Fakulti Perubatan. Dan untuk itu saya rasa elok juga saya kongsikan walaupun mungkin dalam beberapa minit supaya ia mendapat manfaat, dapat dijadikan manfaat kepada mungkin para pelajar tentang bagaimana selok-belok tugas bekerja di hospital dan juga di fakulti perubatan, mungkin sama je di mana-mana universiti pengajaran. Dan di samping itu juga saya kira dapat memberi sedikit informasi awal tentang kepada pelajar terutama untuk menjalankan latihan industri nanti. Okay. So saya mulakan sedikit latar belakang saya. Saya kenalkan, nama saya Nurlinda binti Muhammad Daud. Saya berasal daripada Selangor. Ayah saya seorang penolong pegawai veterina sebelum ni dan pernah mengelola ladang di Ijuk di bawah Jabatan Perkhidmatan Haiwan. Dan ibu saya pula adalah seorang pencinta haiwan dan dia bukan saja mencintai haiwan tetapi dia juga mempunyai latar belakang usahawan. Yang mana nenek dengan atuk saya dia adalah dari kalangan peniaga. Jadi bila dia cinta haiwan, dia bela haiwan dan kemudian dia kacukkan baka-baka yang baik dan kemudian dia jualkan. So itu yang berlaku pada kucing. Di rumah saya memang dulu banyak kucing. Jadi kucing yang baik tu dia ambil untuk dia biak bakakan dan jual dengan harga yang tinggi. Dan saya ingat lagi, ibu saya ada juga bela burung, pelbagai jenis burung, burung merpati yang dari pelbagai spesies sampai saya pun tak tahu apa nama saintifiknya pun. Dan saya ingat juga dia pernah beli 5 ekor burung, antaranya adalah burung baji ataupun bajiriga, burung nuri kecil. Dan daripada 5 ekor burung ini dibiakkan sehingga kini mencapai lebih daripada 200 ekor. Dan dia antara pembekal kepada banyak beberapa kedai pet shop lah di sekitar Lembah Kelang. So itu berkenaan dengan ibu saya. Ayah saya pula dia adalah penolong pegawai veterina seperti yang saya cakap dan dia di ladangnya bukan saja ada lembu, kambing dan biri-biri tetapi juga ada rusa. Dan setiap kali haiwan mati pasti dia akan membuat postmortem untuk menentukan apa penyebab haiwan itu mati. Jadi bila saya ikut dia bekerja, saya dapati seronoknya bekerja begini. Belah-belah perut haiwan, tengok haiwan dan macam-macam. So dari situlah bermulanya kecenderungan dan minat saya terhadap haiwan. So itu adalah mukadimah sedikit tentang latar belakang keluarga. Dan seterusnya tentang latar belakang akademik dan kejayaan. Saya menerima anugerah diploma sains gunaan daripada Universiti Teknologi Mara. Dan kemudian saya menerima ijazah sarjana muda sains dan ijazah sarjana sains daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan seterusnya saya melanjutkan pengajian ke Universiti Kyoto, Jepun. Dan selepas itu ada banyak cabaran yang saya tempuh yang mana saya kira disebabkan masalah keluarga dan juga amanah yang saya terpaksa pikul, amanah keluarga lah. Jadi untuk itu saya berpindah ke Universiti Kebangsaan Malaysia. Sebab kata orang seperti ikan pulang ke lubuk, kembali semula ke Universiti Kebangsaan Malaysia. So saya menerima ijazah Dr. Falsafah daripada Universiti Kebangsaan Malaysia.
Dan walau bagaimanapun saya sebenarnya adalah kajian yang kita buat melalui kolaborasi dua universiti di antara UKM dan juga Kyoto University, yang kemudiannya co-supervisor itu berpindah kepada Chubu University. Dan kalau dilihat dari segi latar belakang kejaya, saya sebenarnya sebelum saya bekerja di Fakulti Perubatan, sebaik saja selepas diploma saya bekerja sebagai kerani. Kita tak kira lah apa pun kan, janji ada pengalaman untuk permulaan. Kerani di Malayan Banking Berhad. So saya menjaga akaun semasa, current account dan juga kad kredit pada waktu tu. Jadi bukan kita nak cerita pasal bank lah, kita nak cerita pasal kejaya di UKM. Jadi selepas mendapat diploma dan ada transkrip secara official, barulah saya memohon untuk menjadi ataupun bertugas di Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan pada waktu itu saya diterima masuk di bawah Fakulti Perubatan, di bawah unit endokrinologi, dan bekerja sebagai kaki tangan sokongan. Dan kalau diikutkan dari segi pengalaman kejaya saya bermula sebagai penolong pegawai sains perubatan dengan grade U8. Tapi disebabkan perubahan ataupun perubahan skim, iaitu skim SSB kepada SSM, maka jawatan penolong pegawai sains perubatan pada waktu itu telah ditukar kepada juru teknologi makmal perubatan dengan grade U29. Dan sepanjang perkhidmatan itu sempat saya bertugas atau berkhidmat di bawah dua orang ketua unit, iaitu Profesor Emeritus Datuk Dr. Khalid bin Abdul Kadir dan juga Profesor Dr. Nur Azmi bin Kamarudin. So, Profesor Emeritus Datuk Dr. Khalid bin Abdul Kadir ini merupakan mantan pengarah hospital UKM yang pertama, antara yang paling awal, dan beliau merupakan orang ataupun tokoh yang awal-awal yang memberi inspirasi permulaan untuk saya menyambung pengajian, memperbaiki diri dan jangan duduk di takuk yang sama. Dan pada waktu itu saya ingat lagi Profesor Datuk Khalid juga antara orang yang banyak memberi saya dorongan dan tunjuk ajar berkenaan bagaimana untuk membaca report dan melihat bagaimana individu itu boleh jatuh sakit, apa kelaziman yang dibuat dan apa makanan yang diambil menyebabkan dia boleh mengalami diabetik, osteoporosis dan sebagainya. So beliaulah antara orang yang saya kira sangat memberi inspirasi saya pada peringkat awal kejaya. Dan pernah satu ketika dulu Datuk pernah tanya dengan saya, waktu tu 3 tahun baru bekerja, dia bertanya pada saya, dia kata, "Linda, you ada buat pelaburan tak?" Lepas tu saya, kita 3 tahun, apa je yang kita ada? Rumah pun tak ada, kereta tak ada, apa pun tak ada. Jadi saya kata saya tak pandai main share, Datuk. Kan? Bila cakap pelaburan je, kita ingat share. Atau beliau lah yang bagi tahu pada saya, dia kata, tak semestinya share. Dia kata, pelaburan ni ada dua. Pelaburan dalam bentuk material dan juga pelaburan yang kita tak nampak. Dan material yang dimaksudkan itu adalah seperti pelaburan aset, seperti beli rumah untuk masa depan, dan kemudian kita laburkan dalam bentuk kewangan. Dan juga satu lagi pelaburan yang kita tak nampak adalah ilmu. So itu yang dia pesan. Jadi untuk itu dia kata menabunglah. Bila you menabung, baru you boleh melabur. Jadi bermula daripada situ saya mula menabung berdikit-dikit, menyimpan duit untuk menyambung pengajian. So selepas beberapa tahun di Fakulti Perubatan, iaitu pada peringkat awal Fakulti Perubatan berada di Jalan Raja Muda Musa, Kuala Lumpur. Dan pada waktu itu pelajar kita
berkongsi pesakit untuk proses pembelajaran dengan dengan Hospital Kuala Lumpur pada waktu itu. Jadi kita share, kita guna pesakit itu untuk pengajaran kita. Dan kemudian bila tertubuhnya Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia di Jalan Yaakob Latif, saya juga terlibat dengan perpindahan itu secara besar-besaran, dan kemudian saya telah diberi tanggungjawab untuk mengendalikan 2 buah mesin yang kedua-duanya bernilai lebih kurang 1.5 juta ringgit pada waktu itu. Dan saya antara kira pioneer lah di hospital tu untuk mengendalikan mesin tersebut. Dan atas sebab itu saya ditempatkan di Makmal Bone Densitometry dan menjalankan ujian bone densitometry ke atas semua pesakit di Hospital UKM, termasuk juga sekitar Lembah Kelang yang mana memerlukan mesin tersebut. Sebab tak banyak, sebab mesin tu mahal. Hanya hospital kita je yang ada pada waktu itu. Dan kemudian sebelum saya berhijrah ke Fakulti Sains dan Teknologi, saya sempat berkhidmat di bawah Profesor Emerita Datin Dr. Nurella Kong binti Abdullah. So kedua-dua tokoh ini merupakan suami isteri yang saya kira mereka adalah ibu bapa kedua saya. Okay? Dan Profesor Emerita Datin Dr. Nurella Kong ini sebenarnya juga banyak membantu saya, terutama semasa di peringkat ijazah sarjana. Yang mana waktu tu saya terpaksa mengambil cuti belajar selama setahun tanpa gaji. Dan waktu itu Datin offer saya untuk menjadi RA dia sebagai RA sementara ataupun sambilan. Okey, dia bagi gaji tak banyak tapi dalam 600. Tapi cukuplah untuk minyak saya ulang-alik ke UKM dan sebagainya. Okey. So itu antara dua tokoh yang penting yang perlu saya highlightkan lah, sebab bagi saya mereka ni penting dalam hidup saya. Dan antara tugasan hakiki yang saya jalankan di Makmal Endocrine sepanjang tempoh itu adalah ujian-ujian darah. Ini memang saya patut nyatakanlah bagi pelajar yang mungkin akan menjalankan latihan industri, ya, kena tahulah sikit tentang latar belakang, informasi sikit. So antara ujian-ujian hormon yang saya terlibat dalam di Makmal Endocrine adalah seperti HbA1c, kemudian kita ada testosteron, progesteron, kita ada aldosteron, parathyroid hormone, estrogen, DHEA dan calcitonin dan banyak lagi lah. Okay. Dan pada waktu itu kita tidak mempunyai satu alat ataupun mesin yang khusus yang kata automated, yang jelas kita boleh gunakan. Sebab untuk beli satu mesin harganya sangat mahal pada waktu itu. Jadi kita jalankannya secara manual. Dan pada waktu itu walaupun Hospital UKM sebenarnya ada bajet yang besar, tetapi bukan semua kita boleh beli serentak. Jadi pada waktu itu kita kena beli mengikut kata skala tertentulah, tak boleh sekaligus nak beli kan. Jadi sementara tu kita akan lakukan atau jalankan ujian-ujian hormon ini secara manual. Dan setiap satu-satu ujian itu ada teknik-tekniknya. Okay, mungkin teknik ELISA, chemiluminescence dan radioimmunoassay. Itu bergantung kepada jenis hormon yang kita nak analyskan. Dan kalau kita lihat, kalau saya tanya bila jadi penilai kepada pelajar latihan industri, bila saya tanya pelajar apa teknik yang atau prinsip yang mesin tu jalankan untuk ujian hormon ini, mereka tak boleh nak jawab. Dia kata, oh saya letak je sampel, dia jalan sendiri doktor, saya tak tahu prinsip apa. Macam tu je prinsip dia. Lepas tu sebenarnya kita ada di sebalik itu ada prinsip biokimia yang ada yang kita tak nampak. Jadi kalau pelajar ataupun sesiapalah bakalnya bekerja di hospital atau menjadi pegawai penyelidik atau pegawai sains, mungkin kena ambil tahu sebab
tak semestinya mesin itu sentiasa dapat bergerak dengan baik, sedangkan hospital memerlukan result atau keputusan analisis yang cepat. Dan selain daripada itu, saya juga menjalankan ujian-ujian khusus, termasuklah ujian urin untuk melihat kadar kreatinin dan juga albuminuria yang terkandung di dalam urin, dan juga ujian semen bagi mengira sperma dan juga tahap kesuburan. Dan kemudian kita juga ada OGTT, MGTT, yang mana OGTT ni adalah Oral Glucose Tolerance Test dan MGTT Management Glucose Tolerance Test. Kita biasanya akan memberi pesakit minum glukos dan kemudian kita akan monitor tahap penurunan gula dalam darahnya bagi memastikan bahawa pankreasnya berfungsi dengan baik, menghasilkan insulin. Dan kemudian selain daripada itu, kita juga terlibat dalam penyelidikan. Bila cakap tentang penyelidikan, penyelidikan di Fakulti Perubatan boleh dibahagikan kepada dua. Antaranya adalah melalui penyelidikan, geran penyelidikan daripada mungkin kerajaan dan badan tertentu. Dan biasanya pada masa zaman itu, kita ada IRPA, banyak geran-geran IRPA yang mana kita gunakan untuk para pelajar, untuk para penyelidik mengkaji. Dan antara penyelidikan yang popular pada masa itu, pada masa saya di Fakulti Perubatan adalah kajian tentang vitamin E, iaitu kita nak tahu antara tocopherol dan juga tocotrienol, yang mana satukah yang efektif untuk contoh antaranya adalah bagi pesakit yang menopause. Kita bukan lakukan hanya pada pesakit tetapi juga kepada tikus, yang mana kita akan buang rahim dia, menopausekan tikus itu, kemudian kita bagi dia treatment, rawatan bagi dia makan vitamin E dalam bentuk cecair yang kita dilutekan dan masukkan di dalam makanan dia. Dan kemudian kita akan lihat perubahan dari segi mungkin tulang dia, darahnya, ada efek apa ke atas tulangnya dan sebagainya. Dan ini adalah maksudnya vitamin E ni mempunyai potensi sebenarnya sebagai antioksidan daripada kajian yang kita lakukan itu. Dan kita juga lakukan selepas itu dengan vitamin C dan A, dan kita lihat apakah perbezaannya. So itu antara geran penyelidikan universiti dan juga pihak badan kerajaan yang mereka salurkan kepada kita. Dan selain daripada itu, terdapat juga penyelidikan yang melalui dana syarikat luar, daripada contoh multinational company, iaitu seperti Schering-Plough, Roche, Novo Nordisk, GlaxoSmithKline, dan kemudian kita ada MSD. MSD ni antara syarikat yang membekal metformin untuk pesakit diabetik, dan kemudian kita ada Eli Lilly, kajian dana mereka masuk ke Fakulti Perubatan. Dan Eli Lilly ni dia banyak membekalkan pil-pil hormon untuk kawalan hormon terapi, dan juga syarikat daripada Abbott. Sebenarnya banyak lagi, ini antara yang saya boleh nyatakanlah. So saya waktu itu membantu dan terlibat secara langsung dalam penyelidikan mereka. Saya cuba cari artikel yang pernah saya keluarkan, tapi ini je yang saya jumpa sebab dah terlalu lama kan tinggal. Dan antara kajian yang saya lihat dan yang saya buat selain daripada menjalankan kajian dalam bentuk kita tengok darah, analisis darah, saya juga terlibat dalam kajian tissue culture. Dan pada waktu itu apa yang kita buat, memang yang ini memang saya buat sendiri, hands on, saya seorang, tak ada orang lain yang bantu. Dan waktu tu kita jalankan, kita ambil splenosid daripada mencit, yang mana kita ekstrakkan sel-sel splenosid tu daripada limpa mencit, dan kemudian kita eramkan atau incubatekan dia.
Dan dalam pada itu kita masukkan juga concanavalin dan juga pogmit-mitogen sebagai antara antigen yang beri mereka rangsangan untuk bertambah lagi. Dan sebab kita tahu splenosid sebenarnya dia suka pada pogmit dan juga concanavalin A ni. Jadi kita nak tengok keberkesanan, adakah vitamin E ni dapat menambahkan lagi atau mengurangkan lagi bilangan sel-sel splenosid. Dan daripada kajian itu kita dapati bahawa vitamin E sebenarnya dapat menurunkan kadar bilangan splenosid dengan kehadiran concanavalin A dan juga pogmit-mitogen. Ini adalah kajian in vitro. Okay. Dan selain daripada itu, kita juga saya juga terlibat dalam kajian yang melibatkan penggunaan alat, sebab kita tahu di luar sana terdapat banyak sangat lambakan alat yang kita boleh guna dan kita boleh kaji untuk melihat dari segi pengukuran lemak, pengukuran kolesterol dan sebagainya. Tapi alat manakah yang terbaik? Jadi untuk itu kita pernah jalankan juga kajian ke atas DEXA scanner dan juga Omron body logic, yang mana kita hanya pegang, dia dah tahu dan dia boleh detect ini adalah kadar lemak ni lebih atau kurang, apakah average nilai tertentu. Tapi untuk DEXA scanner ni, dia adalah sebuah mesin yang DEXA scanner tu adalah mesin bone densitometer. Selain daripada dia mengukur ketumpatan mineral, dia juga mampu untuk mengukur soft tissue, terutama lemak. Dan DEXA scanner ni dia besar dan mahal harganya kan, seperti yang saya pernah cakap tadi, iaitu beratus ribu satu buah. Kalau 2 buah tu, itu yang jadi 1.5 juta. Tapi kalau nak beli tu memang taklah. Jadi kita nak tahu mana yang lebih baik. Jadi untuk itu kita lakukan ujian dan kita dapati hampir sama dan mereka berkorelasi dengan baik. Cuma yang bezanya ialah DEXA scanner dia menggunakan X-ray, dual X-ray absorptiometry, itu yang dikatakan DEXA. Dan bila dia guna X-ray, sudah tentu kita terdedah dengan radiasi. Dan selain daripada itu, DEXA ni walaupun dia mempunyai menghasilkan radiasi, tetapi dia dapat memberikan satu bentuk nilai lemak, tisu lemak yang bahagian mana yang banyak. Lemak ni banyak dekat mana? Dekat bahagian abdomen, lengan atau bagaimana? Tidak seperti body logic. Sebab body logic dia just kita pegang dan dia bagi average nilai tertentu. Tapi kita tak boleh detect kat mana yang lebih lemak tu. Okay, itu antara perbezaannya. Tapi kalau dari segi bacaan sesuai untuk kita ambil body logic lah. Sebab dia. Okey, selepas itu saya mula berhijrah. Selepas tamat ijazah sarjana yang dianugerahkan oleh UKM. Alhamdulillah, saya berhijrah ke Fakulti Sains dan Teknologi. So di situ saya dapat lihat ada perbezaan dari segi penyelidikan yang dijalankan oleh Fakulti Perubatan dan juga Fakulti Sains dan Teknologi. Antaranya kalau di Fakulti Perubatan kita sebenarnya menjalankan penyelidikan dan subjek kita tu sebenarnya dari manusia. Subjek kita tu manusia. Tetapi di Fakulti Sains dan Teknologi kita boleh buat ke atas pelbagai jenis haiwan. Okey, kalau di perubatan biasanya manusia tikus. Dan boleh juga dibuat pada arnab dan sebagainya, tapi sangat jarang sebab dia melibatkan animal ethics lah apalah kan, dan lebih sesuai jika dibuat pada pesakit yang memang diabetik, setengah fikir gitu. Jadi apapun di peringkat Fakulti Perubatan kita tahu penyelidikan yang dijalankan rencam sebab kita melibatkan orang awam. Dan bila melibatkan orang awam dan orang awam ni banyak kerenah, banyak ragam, dan dalam masa yang sama mereka pesakit, sangat fragile. Dia kadang-kadang kita suruh
kita cakap dengan makcik juga, katalah subjek tu kan. Kita cakap makcik makan ubat ni 1 hari 2 kali ya. Tapi dia tak makan begitu. So besok dia akan balik dengan kita tengok follow up dia macam mana, darah dia semua. Bila kita tanya betul ke makcik makan ubat ni 1 hari 2 kali? Makcik makan 2 hari sekali. Dia pula ubah. Jadi itu antara isu, masalah yang berlaku bila kita lakukan penyelidikan di Fakulti Perubatan. Kadang-kadang dia juga ada kekangan lain. Contoh anak dia tak dapat nak bawa dia pergi ke hospital, kan? Kadang-kadang dia pelupa. Dan benda-benda macam ni memang akan menyebabkan kita terpaksa tolak dia daripada menjadi subjek kajian. Dan akhirnya subjek kajian kita tu tak ramai. Dan itu antaranya lah. Tapi jika kita lakukan penyelidikan dengan alam yang melibatkan haiwan, cukup untuk kita memahami tentang ekologi, habitatnya, organisasi sosialnya. Dan sebagai manusia, kita sendiri pun, kita sebenarnya bila kita keluar dengan kerja lapangan, kita secara tak langsung rapat. Dan naluri seorang manusia itu sebenarnya rapat dengan alam. Okay? Dan secara tak langsung dia memberi kita satu, tak tahulah, ini saya, bagi saya dia memberi satu nafas yang kata segar untuk kita terus membuat penyelidikan. Tidak macam kita duduk pada satu-satu tempat dan makmal. Sesekali kita kena keluar. Dan itu yang menyebabkan seronoknya, kemanisan menjalankan penyelidikan di lapangan. Dan kalau kita lihat kajian yang saya jalankan sebelum ni, saya rasa ramai juga kawan-kawan yang rapat dengan saya tahu apa yang saya buat, penyelidikan apa yang saya pernah jalankan. Dia merupakan satu siri yang boleh saya katakan siri penyelidikan di Bukit Malawati, Kuala Selangor ke atas subjek lotong kelabu atau nama saintifiknya Trachypithecus cristatus. Okay. Antara kajian awal yang saya jalankan di sana, di Bukit Malawati, adalah kajian sosial lotong. Dan antara yang antara skop dan hasil kajian yang saya jalankan, saya mendapati pada tahun 2004 kajian dijalankan ada 6 kumpulan dengan bilangan ahli yang terdapat di situ adalah 11 hingga 50 ekor. Maksudnya 11 tu yang paling kecil, kumpulan yang paling kecil, dan 50 ekor tu adalah kumpulan yang besar, yang paling besar. Dan kumpulan yang saya pilih untuk kajian sosial ini adalah dalam saiz yang sederhana dengan bilangan 19 ahli sahaja. Antara corak kelakuan yang saya fokuskan adalah sosial, kajian kelakuan sosial interspesifik, yang mana ia melibatkan lotong terhadap manusia. Contoh kalau dia nampak manusia, apa dia buat, kan? Apa kelakuan yang dilakukan, dan manusia terhadap lotong. Dan kemudian corak kelakuan sosial intraspesifik, iaitu yang kita lihat sama ada lotong dengan ahli kumpulannya dan juga lotong dengan ahli kumpulan lain. So daripada kelakuan ini, saya dapat lihat bahawa wujudnya kelakuan agresif. Okay? Dan kelakuan agresif ini kerap berlaku dengan hebat bila mana ada kumpulan atau individu dari kumpulan lain masuk dalam kawasan keliarannya. So bermulalah satu tanda tanya bagi saya. Oh, ada banyak kumpulan rupanya. Sebelum ni saya tak tahu sebab kita baru bermula. So banyak kumpulan. Jadi di situlah bermula saya berfikir dan mendapat tahu secara jelas bahawa terdapat kawasan keliaran bagi setiap kumpulan, dan saya dapat tentukan secara kasarlah, secara umum, oh ini kumpulan ni. Kalau nak cari kumpulan A, di sini tempat dia. So di situlah
timbul satu jalan mudah untuk saya nak cari mana kumpulan yang saya berminat atau interest group yang saya nak, kan. Dan kemudian dari segi soal selidik juga kita jalankan ke atas para pengunjung, sama ada pengunjung tempatan maupun pengunjung luar negara. Dan kita juga melihat dari segi mereka ni tahu tak beza lotong dengan kera, dan kemudian adakah kehadiran lotong ini menyenangkan mereka ataupun tidak. Itu antara soal selidik yang kita cuba tanyakan. Dan seterusnya di peringkat sarjana, saya menjalankan kajian corak kelakuan makan atau tabiat makan lotong kelabu. Dan skop dan juga hasil kajian pada waktu itu yang saya dapati adalah satu bentuk trend, satu bentuk trend atau corak kelakuan makan mengikut masa. So kita tahu waktu bila yang dia akan makan dan makanan apa yang dia ambil. Dan waktu bila yang dia akan makan makanan antropogenik ataupun makanan yang yang proses daripada manusia tu. Macam contoh jajan, kerepek, kadang-kadang dibaginya snack, chickadis. Dulu chickadis lah, sekarang dah tak ada dah. Mungkin orang pun tak faham apa benda chickadis. Tapi adalah macam-macam ada jajan-jajan ni. Okay, dan kemudian saya juga memfokuskan kepada kumpulan yang pernah saya kaji sebelum ni. Maksudnya saya pilih kumpulan yang sama. Yang dulunya 19 ekor, tetapi kini tahun 2006 dia telah meningkat bilangan ahlinya kepada 24 ahli kumpulan. Dan apa yang menariknya di situ ialah saya mengandaikan bahawa bilangan ahli yang sederhana sebenarnya mudah untuk saya mudah untuk saya lihat, sebab dia berada di kawasan betul-betul di kawasan hotspot tumpuan pengunjung jika datang ke Bukit Melawati, sebab di sekitar tu ada museum, ada tempat lihat anak bulan dan beberapa lain aktiviti manusia kerap berlaku di situ. Jadi kita mengandaikan bahawa kawasan ini paling sesuai saya pada waktu itu. Dan kemudian saya juga berjaya menyenaraikan jenis-jenis makanan yang dimakan oleh lotong di situ. Antaranya adalah satu senarai makanan semula jadi dan juga satu senarai makanan yang diberikan oleh manusia, pengunjung. Dan saya juga melihat apakah yang mereka pilih untuk makan. Dan saya pernah ditanya semasa pembentangan di Primate Research Institute, Kyoto University, ada seorang penyelidik ni tanya pada saya, dia kata, you dah berjaya senaraikan makanan yang lotong makan dan semula jadi dan juga yang antropogenik. Apa yang lotong tak makan? Okay. So, memang saya ada juga nyatakan dalam tesis saya, ada lotong tak makan beberapa jenis makanan. Antaranya, agak-agak apa? Sebenarnya lotong tak makan makanan yang buah-buahan yang dijerukkan. Okay, contoh kedondong. Kedondong ni kalau kita bagi dia makan. Yang kita tak proses, tak ada kita letak cuka, garam ni, dia akan makan. Tapi bila dijerukkan, dia tak makan. Dan satu lagi mangga semua makanan yang dijerukkan dia tak makan. Dan satu lagi dia tak makan gula-gula. Contoh lollipop. Ada beberapa pengunjung yang cuba menyuakan dia lollipop gula, dia tak makan. Dan walaupun bungkusan gula tu dah dibuka dan kita bagi, dia tak nak. Dia tengok aja. Dia tahu benda ni bukan makanan dia. Dan satu lagi adalah makanan yang macam buah atau prune yang telah kering, plum yang kering, makanan-makanan kering ni dia tak makan. Setakat ni lah yang saya tengok dia tak ambil. Selain daripada tu, kalau aiskrim, kalau kera dia makan.
Tapi kalau lotong dia tak makan aiskrim. Kecuali kalau aiskrim tu dah suhu dia macam dah cair air, dia akan makan. Itu lotong. Dia ada benda yang dia tak makan. Dan kemudian saya juga bezakan di antara hari cuti dan juga hari bekerja. Pengambilan makanan daripada pengunjung itu saya bezakan mengikut hari. Sebab kita mengandaikan bila hari cuti ramai pengunjung. Jadi bila ramai pengunjung, banyaklah makanan yang diterima daripada pengunjung. Tetapi sebenarnya tidak. Tidak berlaku. Okey. Yang itu menarik bagi saya kerana kumpulan saya ni, walaupun dia duduk di kawasan tempat tumpuan pengunjung, tetapi dan bilangannya pun 24, jadi dia sebenarnya mendapat makanan yang banyak daripada pengunjung pada hari bekerja, bukan pada hari cuti, yang mana bilangan pengunjung pada waktu itu tinggi. Kenapa jadi macam tu? Antaranya ialah disebabkan oleh faktor bila hari cuti, semua kumpulan ni, kumpulan-kumpulan daripada jauh, maksudnya daripada belakang menara Altingsburg Lighthouse itu, dia akan bergerak ke hadapan dan semua bertumpu ke kawasan tempat tumpuan pelancong. Dan ini menyebabkan lotong kelabu ni akan back off. Kumpulan ini akan mengalah. Dia berundur sikit dan mengelak dari crowded, daripada kumpulan-kumpulan yang besar ni. Okay? Dan dia akan bertindak untuk makan tumbuh-tumbuhan berbanding dengan mengharapkan makanan daripada pengunjung. Atas sebab itu, maka kadar pengambilan atau penerimaan makanan daripada pengunjung menjadi rendah pada hari cuti. Dan kemudian kalau kita lihat dia dalam kajian saya juga, saya ada menyatakan tentang profil interaksi lotong manusia dengan makanan dan juga manusia dan lotong terhadap lotong dengan makanan. Maksudnya kalau lotong dia nampak kita bawa makanan, apa yang dia akan buat, apa interaksi dia yang berlaku, dan begitu juga sebaliknya. Dan kemudian kajian ini disusuli dengan kajian PhD saya, peringkat Dr. Falsafah, yang mana saya dah dapat gambaran sikit bahawa terdapat kawasan keliaran, ada beberapa kumpulan. Jadi saya kira perlu saya buat satu data bancian tentang populasi yang menarik ini. Antaranya ialah saya tentukan berapa bilangan kumpulan secara jelas dan kemudian jantina mereka dalam setiap kumpulan dan juga saiz kumpulan. Dan selain daripada itu, saya juga membandingkan daripada data ni, saya bandingkan dengan kajian-kajian yang terdahulu. Ada penurunan, ada pertambahan pada ahlinya atau tidak. Dan kemudian saya juga membuat satu pemetaan kawasan, lokasi secara jelas. Sebab sebelum ni kita tahu secara umum je agak-agak. Di kali ini kita nak tahu secara jelas kawasan keliaran dan juga pertindihan setiap kumpulan. Okay. Dan saya juga berjaya menghasilkan satu bentuk profil corak kelakuan postural dan juga lokomotor. Dan begitu juga dengan strata kanopi yang mereka pilih mengikut kategori umum dan juga jantina. So itu antara skop hasil kajian saya di peringkat PhD. Dan ini antara artikel yang saya pernah hasilkan bersama mantan penyelia saya, Profesor Dr. Badrul Munir bin Mazin. Dan ini adalah antaranya adalah Characterizing Silver Leaf Monkey, Visitor Interactions at Bukit Melawati, Kuala Selangor. Kemudian yang kedua ni adalah satu senarai diet antropogenik yang diambil oleh lotong.
Dan kemudian ini adalah population dynamic, hasil daripada data bancian itu. Kita nak lihat bilangan dan juga kawasan keliaran. Kemudian positional behavior, yang ini adalah sorotan, sebahagian daripada yang kita lihat di posisinya, postural, dan mungkin akan datang saya cuba hasilkan untuk bahagian strata, kanopi, pemilihan strata. Baik, apapun berlaku, kadang-kadang masa mengubah segalanya. Okay? Masa yang mendepani lotong kelabu di Bukit Melawati, kita tak tahu apa nasib mereka. Sebab apa yang saya faham, banyak pokok-pokok telah ditebang, terutama pokok-pokok yang telah tua dan ada yang dimakan anak-anak dan tumbang. Atas sebab itu, banyak pokok-pokok ini tak diganti pun. Dia menyebabkan lotong ini kehilangan kawasan sumber ataupun sumber makanan mereka, tempat tinggal mereka, dan sumber air di Bukit Melawati juga tidak disediakan, menyebabkan mereka, saya kira ada setengahnya yang teguk minuman arak, sampai tahap tu. Ada lotong yang minum arak. Kerana apa? Sebab ada pengunjung yang datang bawa tin arak yang tak habis dan diletakkan di tepi-tepi batu, di tempat duduk, tepi-tepi tempat duduk. Jadi lotong ni perlukan air. Jadi bila dilihat ada air di dalam itu, dia minum. Dan akhirnya mereka mabuk. Jadi dia tak makan jeruk, dia tak makan asam boy ke apa-apa, tapi dia minum arak. Jadi dia akan melompat, tak apa-apa. Dia mabuk. Dan antara bila pokok telah tiada, sumber makanan semula jadi sudah berkurangan, mereka sekarang sangat bergantung kepada makanan antropogenik yang diberikan oleh pengunjung. Itu yang jadi bahayanya. Dan kita tak tahu apa sudahnya nanti kalau dia terlalu sangat mengharapkan manusia untuk beri mereka makan. Dan sedikit tentang pengajian dan penyelidikan saya di Jepun. Ini melibatkan orang-orang di sana. Pertama saya perkenalkan, ini adalah Profesor Dr. Yuzuru Hamada dan ini adalah Associate Prof. Dr. Iki Matsuda, yang mana pada awalnya saya menjadi kandidat atau pelajar di Kyoto University Jepun. Mungkin ada yang tak tahu. Jadi saya bagi tahulah. Tapi atas sebab kekeluargaan dan masalah yang perlu dan juga tanggungjawab yang terpaksa saya pikul, saya terpaksa balik. Jadi sepanjang pengajian saya di sana, saya di bawah penyelia Profesor Dr. Yuzuru Hamada, dan di bawah section morphology dan evolutionary, dan ini antara ahli section ni je, beberapa kerat ni. Saya dan ni adalah daripada Vietnam, sekarang menjadi pensyarah di Universiti Vietnam, dan ini adalah Joe, kawan saya, senior lah kiranya. Dia sekarang berada di Chulalongkorn University, dah title professor, sangat cepat. Dan ini adalah kawan saya juga, dia kawan rapat lah. Dia sekarang dah menjadi ketua museum di Zoo Tokyo. Okay? Dan ini adalah Associate Professor Dr. Iki Matsuda, ni adalah juga penyelia saya bila saya dah kembali ke UKM, dan beliau adalah co-penyelia. Okay? Dan penyelia utama saya adalah Profesor Dr. Badrul Munir bin Mazin. Okay? So ini antara orang-orang yang berada di Jepun sebenarnya, daripada Jepun lah. Dan ini adalah di bilik postgraduate saya. Memang banyak buku, tapi kebanyakannya semua dalam bahasa Jepun. Dan saya sebenarnya mengkaji kelakuan posisi kera Jepun di sana sebenarnya. Dan satu perkara yang menarik ialah mereka memberi tag nombor pada kera dalam
peliharaan mereka dalam kandang itu dengan tatu, dengan tatu sebagai pengenalan subjek. Dan jika dilihat kandangnya dibina daripada blok konkrit setinggi 40 kaki dan di atasnya diletakkan 2-3 dawai elektrik. Dan kalau semua lihat di sini tak ada pokok pun. Okey, tak ada pokok. Dan saya pernah satu ketika dalam menjalankan penyelidikan tu ada angin tiup daun. Masuk sehelai daun ke dalam kandang ini. Dan kemudian ada seekor kera dewasa yang turun, yang bergegas turun ni. Dan dia ambil daun itu, dia cium-cium, dia gesek-gesek kat tangan dia, dia cium. Saya rasa sangat hiba waktu tu sebab haiwan ini sebenarnya dia sangat sinonim dengan pokok, dia sangat rapat dengan pokok. Maksudnya naluri kehendak dia terhadap pokok sangat rapat sebenarnya. Dan bila tak ada pokok, dia akan jadi stres dan satu kehilangan besar. Jadi bagi saya haiwan ini perlu diberikan pengkayaan walaupun dia diletakkan di dalam kandang. Dan kalau dilihat semuanya ini dibina daripada kayu dan dirangkakan dengan besi. Dan dalam ini ada 40 ekor dan lebih. Kadang-kadang ada yang kandangnya lebih daripada 40 ekor. Jadi kita ditempatkan di atas platform untuk kita lihat apa aktiviti mereka. Okey. Dan ini adalah tugas antara penyelidikan saya. Saya mengukur ketumpatan mineral tulang Macaca fuscata yang kita biuskan menggunakan PQCT, iaitu Peripheral Quantitative Computed Tomography Scanner. Okay? Dan daripada sini kita akan dapat satu data tangan dia punya kadar mineral tulang pada bahagian lengan mengikut usia mereka. Dan ini adalah antara kajian yang saya jalankan di Makmal juga. Selain daripada itu, kita juga ada spesimen dalam bentuk begini dan kita boleh lihatlah kalau umur tertentu berapa panjang setiap lambar, setiap rangka yang kita ada. Dan juga kalau dilihat daripada borang ni semua dalam bahasa Jepun. Saya memang buta huruf lah kalau bahasa Jepun ni. Jadi saya terpaksa translatekan satu-satu ni. Yang ini adalah borang morfometrik yang kita gunakan untuk mengkaji kadar tumbesaran kera Jepun dari masa ke semasa. So mereka mempunyai rekod yang sangat sistematik dalam menentukan kadar pertumbuhan tulang, ketinggian dan sebagainya. So ini adalah gambar kenang-kenangan saya bersama Profesor Dr. Badrul Munir bin Mazin, mantan penyelia penyelidikan di Bukit Melawati, Kuala Selangor. Dan juga sahabat seperjuangan saya, Encik Muhammad Hashim bin Abu. Kami sama-sama berada di situ dan kita pun tangkap gambar. So itu saja yang saya boleh kongsikan mungkin. Saya kembalikan kepada pengurusi kita, Dr. Johari Jalinas. Terima kasih. Okay, terima kasih Dr. Nolinda. Perkongsian yang amat memberi semangat. Banyak juga cerita saya tak tahu pasal Dr. Nolinda ni kat sini. Memang perkongsian yang menarik dan bagi saya Dr. Nolinda adalah seorang yang fighter lah dalam dan beliau merupakan alumni FST UKM daripada degree sampailah peringkat PhD. Memang kalau toreh dia punya kulit tu memang keluar darah UKM. Okay. So saya buka kepada rakan-rakan untuk bertanyakan soalan ataupun mungkin ada pengalaman bersama dengan Dr. Nolinda untuk nak di-share pun boleh juga dekat sini. Okey.
Dr. Farah, ada apa-apa nak share ke? Saja saya sebut Okay, sikit lah kot share kan. Tadi dia sebut nama saya kan awal tadi kan. Terima kasih Kak Jo. Kami bertiga ni dulu share bilik ni. Satu bilik share 3 orang. Asyik gelak aja kan, saya ingat dulu. Tu masa mula-mula masuk lah di UKM. Saya pun bukan asal daripada UKM. Jadi inilah muka-muka awal yang rapat lah kawan rapat kan. Sekarang semua pun dah haluan masing-masing lah. So we had a very good memory together. Thank you very much Dr. Linda dan Dr. Johari. Terima kasih Dr. Farah. Yes, all the best for us. Ya, insyaAllah. For you. Sama-sama kita. Okey, ni daripada kumpulan pelajar ada ni Dr. Amirul ada nak tanya soalan boleh onkan mic, cadangan ke bukan cadangan, soalan ataupun mungkin soalan Boleh dengar ke? Boleh. Okey, bukan doktor saya student doktor bukan. Saya Amirul daripada tahun 3 pelajar biologi. Saya nak tanya dekat Dr. Linda. Kan macam kajian primatologi ni banyak kan doktor, macam-macam benda kita boleh kaji. Ada banyaklah bidang kajian tu. Tapi kenapa doktor pilih untuk mendalami dalam bidang kajian etologi? Kenapa tak sistematik ke? Kenapa tak molekular ke? Boleh tak doktor explain? Sebab bagi saya macam etologi ni macam very time consuming kan, like macam saya ada tengoklah kawan-kawan buat FYP kalau buat etologi ni nak kena tunggu, nak kena tengok dia berjam-jam lama-lama. So macam mana boleh ada minat untuk bidang kelakuan instead of macam yang macam systematic, maybe boleh ambil sampel and then masuk makmal je, tak payah nak spend lama-lama dekat kerja lapangan kan. So macam kenapa tu doktor? Terima kasih. Okey, terima kasih kerana di atas soalan. Sebenarnya Amirul, saya berpendapat begini, kelakuan haiwan dia bukan saja kita kena tunggu dia dan tengok skodeng lama-lama, tak semestinya. Ada banyak kaedah yang kita boleh jalankan. Antaranya kita boleh letak camera trap, kita juga boleh letak beberapa macam gunakan banyak teknologi yang sedia ada. Cuma kalau kata kita nak lihat, nak ikut lotong itu dengan sepenuhnya, memang dia sedikit mencabarlah. Dan kenapa? Kerana bagi saya satu, selain daripada minat saya kira dia melibatkan kajian yang kita rasa penting untuk kita menguruskan haiwan-haiwan di luar sana. Kita perlu tengok dia punya kelakuan, apa yang dia suka, habitat yang bagaimana, ada tak populasi ini mengganggu atau boleh menjadi penyebab, apa yang menjadi penyebab kepada konflik kan. Maka sebab itulah kajian kelakuan haiwan itu antara bagi saya menjadi pilihan saya. Satu, sebab minat dan saya ingin tahu. Bukan semua benda tu berlaku semua benda yang berlaku di atas muka bumi ni ada sebab-sebab dia. Kadang-kadang kenapa kita jadi marah? Contoh kenapa kita jadi marah? Kenapa kucing tu tiba-tiba cakar kita? Tak semena-mena. Mesti ada sebab dia. Jadi untuk mengetahui sebab dan mengapa dia berperangai sedemikian, maka kita perlu tahu dia punya kelakuan, apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka. Semua ini sebenarnya dapat memberi pengurusan yang efektif, terutama dalam pengurusan haiwan. Sama ada haiwan yang dekat dengan manusia, yang rapat dengan kita, contoh haiwan kesayangan, maupun haiwan yang berada di dalam habitatnya. Sebab kita kena conserve, kita dalam
kita selalu dengar lah pemeliharaan, tapi kita kena lihat jugalah dari skop kelakuan, bukan genetik saja, ataupun mungkin bukan setakat dalam ruang lingkup makmal, tetapi juga dari segi pengurusan emosi dia. Sebab dalam haiwan juga seperti manusia, dia ada mood dia ada emosi dia. Dan ini semua dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Okey. Oleh faktor persekitaran, segi cuaca, dalaman juga, fisiologinya. Jadi untuk bidang fisiologi mungkin kita boleh ambil darah dan sebagainya dan kita test di makmal. Tapi kalau dari segi persekitaran fizikal, kita kena berada di tempat itu. Kita kena lihat habitatnya. Apa yang menyebabkan dia meradang? Contoh gajah, tiba-tiba dia meradang, masuk kampung, bunuh orang. Jadi pengurusan yang begini sangat memerlukan kajian etologi. So saya harap itu menjawablah soalan Amirul. Baik Doktor, terima kasih. Sama. Assalamualaikum Dr. Nolida. Waalaikumsalam Prof. Prof belum pergi. Dr. Nolida ada buat kajian ataupun mulakan kajian dengan monyet di UKM ke? Ya, saya. Apa masalah sebenarnya monyet UKM ni? Okey. Monyet di setakat ni lah sebab kajian sedang dijalankan. Setakat yang saya dapat daripada data yang kita ada, setakat ni kita dapati kera dan beruk di UKM saling Berbala. bukan berbala. Dia saling kera ni dia cheeky, dia suka ganggu orang, dia nakal. Tapi beruk ni dia macam jahat dan dia bertenaga, dia energetik. Dari segi fizikal tubuh pun kita tahu, dari segi faktor morfologi dia memang sangat kuat. Dan bila kita kaji dari segi, saya rasa pelajar saya pun ada ni, bila kita kaji dari segi kelakuan konflik menyelongkar sampah, pihak college memang betul, dia dah buang sampah ikut tong sampahnya yang tertentu, tapi yang membuka sampah itu supaya tong sampah itu jadi terbuka dan terdedah adalah beruk, sebab dia je yang kuat nak buka benda tu. Dan kera ni akan datang kemudiannya untuk menyelongkar. Jadi mereka saling bukan bersatu, dia saling bersama untuk menjayakan konflik itu. Jadi benda tu yang kecil dia dah jadi besar isu dia. So begitu juga dengan kerosakan yang terjadi di sekitar college, Ampayan, dia bukan kera saja, kumpulan beruk juga menyumbang ke arah gangguan dan konflik itu. Saya menjawab ke? Dr. Nas? Ya, jawab dah. Okey. Terima kasih. Jadi beruk dengan kera bersekutu lah. Ya. Bersekutu. Betul. Lah Ya. Okey, menarik. Mungkin kita ada sini Prof ni Badrul. Penyelia ni Dr. Nolinda ada kat sini, mungkin ada apa-apa nak share, Prof? Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Itulah kajian Nolinda ni, thesis PhD dia ni dijalankan sebelum waktu COVID ya. So ada kajian lanjutan yang dijalankan oleh pihak Museum Alam Syah ya, Museum Selangor ya, pada 2 tahun ini sewaktu musim COVID ya. Dan saya juga ada ke Bukit Melawati ni lah. Kita mendapati bilangan kumpulan yang
yang Dr. Nolinda ni cerap ni dia dah semakin berkurangan dan ada beberapa kumpulan tu dia dah merge ya, ni disebabkan oleh pengunjung tidak dibenarkan naik ke atas, jadi lotong terpaksa turun ke bawah dan ada mixed species association di antara lotong dan kera lah semasa dan juga selepas post covid lah. Itu satu finding yang terkini. Yang keduanya adalah mungkin selepas ni saya mungkin cadangkan Dr. Nolinda kalau berminat sambung kajian di Bukit Melawati dari aspek zoonosis lah kot ya, kemungkinan ataupun dari aspek kesihatan populasi itu. Kita tahu bahawa banyak makanan antropogenik, sejauh mana kumpulan tu dah berapa ekor, berapa banyak individu yang dah kena penyakit kencing manis ialah sebab banyak minum air soda, banyak minum kuih ya. Dan juga hubungan ya, sebab banyak hubungan di antara pengunjung dengan manusia ni, potential of disease transmission lah. Itu antara bidang kajian Dr. Nolinda dan juga Dr. Farah jika nak explore lah untuk bulan ni lah ya. Itu saja daripada saya. Terima kasih Prof. Saya nak tanya satu lagi Dr. Nolinda, sebab saya rasa dulu ada satu penyelidik daripada Amerika dan juga UTM, Dr. Siapa nama? Kak kumpulan Prof. Ahmad Ismail UTM. Okey. Kak Syarizat. Dr. Syarizat. Dia sampai pernah kena gigit ya. Apa sebenarnya faktor yang menyebabkan berlaku konflik sehingga berlaku gigitan kumpulan monyet. Ini silver leaf kan dipanggil juga. Ya. Okey. Di Bukit Melawati itu sebenarnya tak banyaklah yang kena serang. Pengunjung yang kena serang. Mungkin ada kes-kes minor yang tertentu, yang terpencil, yang menyebabkan lotong kelabu ni menyerang pengunjung. Biasanya yang daripada pemerhatian saya membuat penyelidikan di sana, saya lihat pengunjung ni pun mereka sengaja membuat provokasi ke atas lotong. Contohnya bila dia nak bagi makan, lotong memang lapar dan dia sangat bergantung, dia dah mula bergantung pada manusia pada waktu tu. Dan secara tak langsung dia pula datang nak bagi makan tapi dia acah-acah. Dia ulur, ditarik. Dia ulur, ditarik. Jadi lotong bila nak ambil je dia tarik. Jadi bila benda ni berlaku ataupun provokasi berlaku beberapa kali dan kadang-kadang macam menakut-nakutkan dia, lotong akan menjadi marah sebab dia pun haiwan yang ada perasaan kan. Kalau dia tak ada perasaan, dia tak adalah jaga anak dia, dia tak adalah jaga kumpulan dia kan. Jadi jelas dekat situ memang mereka ni ada emosi, ada perasaan. Jadi bila berlaku provokasi begitu, menyebabkan mereka marah dan bertindak agresif. Maka sebab itu berkemungkinan besar lotong itu boleh menggigit. Dan ada kalanya pengunjung tak ada buat begitu, dia tak buat provokasi tu. Tapi lotong salah anggap. Dia ingat ini musuh dia ataupun mungkin dari kumpulan lain yang mungkin ada isu ataupun potensi untuk berebut makanan dengan dia. Jadi itu juga merupakan penyebab dia tersilap, dia gigit manusia sudahnya. Itu pun pernah berlaku. Yang mana dia tak nak orang lain kacau, jadi dia tunjuk kelakuan agresif terhadap sesama spesiesnya, tapi tiba-tiba rupanya orang kan. Sebab dalam keadaan pemberian makanan yang berselerak atau scatter tu, keadaan dekat situ memang akan dikerumuni oleh ahli ataupun individu yang sangat ramai. Dan kadang-kadang bila perebutan berlaku,
boleh terjadi masalah yang sebegini. Tapi ada juga kes yang mana lotong ni di abuse, yang mana diorang letakkan getah pada leher lotong, menyebabkan lotong rasa gatal bila berpeluh dan akhirnya dia jadi berlubang pada bahagian leher. Dan saya tak pastilah sama ada itu boleh menyebabkan penyakit ke dan sebagainya. Mungkin seperti Prof. Badrul bagi tahu, mungkin perlu ada satu kajian yang lebih terperinci nak pastikan adakah ia disebabkan getah itu ataupun mungkin ada penyakit khas tertentu yang berlaku disebabkan transmisi manusia ke atas lotong atau bagaimana, kan? Mungkin perlu pada penyelidikan. Tapi kalau dari segi menggigit itu memang selalunya manusia juga boleh menjadi penyebab. 1, 2, 3 saya tekan Okey. Terima kasih semua Okey. Saya rasa itu saja. Mungkin siapa Puan Nadia boleh share balik QR code untuk ni. Saya ucapkan ribuan terima kasihlah pada Dr. Nolinda kerana dapat berkongsi pengalaman dalam ni lah kejaya di UKM Terima kasih juga Jo dan semua. Terima kasih pada semua ni yang terlibat Ketua Jawatan, Prof Syukur, tadi ada Prof Dr. Nazlina, Prof Dr. Badrul, Ketua Program kita, Ketua Program Biologi Dr. Ng Yong Fo, Ketua Program Siswaza ada juga tadi, Dr. Wan Sedatul, dan rakan-rakan Dr. Farah